Shalom dan salam sejahtera. Bacaan Renungan Harian 4 Mei 2026 Ahad. Tema agar kita tidak lupa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, terpujilah Engkau. Pada saat ini kami ingin mempelajari firman-Mu dan kami ingin mengundang Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami pelajaran ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tajuk bacaan berkenalan dengan Uriah Smith. Ayat inti, Injil mesti disebarkan terlebih dahulu kepada semua bangsa. Markus 13 ayat 10. Uriah Smith 1832 hingga 1903 akan menjadi salah seorang tokoh utama dalam gereja Seventh-day Adventist yang menyampaikan mesej gereja kepada dunia melalui penerbitan. Namun permulaannya agak sukar. Pada usia muda, beliau terpaksa menjalani pembedahan untuk memotong kaki kirinya di bahagian antara paha dan lutut. Itu sudah cukup menyakitkan, tetapi pembedahan selama 29 menit itu dilakukan di atas meja dapur keluarganya tanpa sebarang anestesia. Satu-satunya penghiburan yang dimilikinya hanyalah genggaman tangan ibunya. Ramai di antara kita sukar membayangkan apa sebenarnya erti kehidupan pada zaman yang dikatakan masa lalu yang indah. Ibu Uriah telah menjadi pengikut Millerite dan anak lelaki muda itu telah dibaptiskan oleh seorang ketua gereja Adventist pada musim panas tahun 1844. Harapan terhadap Oktober 1844 sangat memberi kesan mendalam kepadanya. Namun apabila Yesus tidak datang, dia meninggalkan fahaman Adventist yang mula mendidik dirinya sendiri untuk memperoleh kedudukan yang baik di bumi ini. Keprihatinan terhadap perkara-perkara syurgawi yang ditekankan oleh golongan Adventist semakin menjauh dari pandangannya. Pada usia 16 tahun, beliau memasuki Phillips Academy di Exeter, New Hampshire, salah satu sekolah menengah swasta yang paling berprestis pada zaman itu. Ramai orang hebat negara pernah menjejakkan kaki ke sekolah itu sebagai pelajar. Uriah yang masih muda dan bercita-cita tinggi itu benar-benar berniat untuk melanjutkan pelajaran ke College Harvard selepas tamat pengajian. Beliau bercita-cita untuk menjadi seorang guru di salah sebuah sekolah tertinggi di negara itu dan sememangnya beliau mempunyai kecerdasan untuk peranan tersebut. Namun Tuhan mempunyai rancangan lain untuk pemuda intelektual itu. Begitu juga dengan ibunya. Beberapa minggu yang lalu kita telah melihat bagaimana kakak kepada Uriah, Annie, telah dipimpin kepada fahaman Adventist melalui doa ibunya. Sebuah mimpi yang diberikan kepada Annie dan juga Joseph Bates serta usaha penginjilan yang giat oleh Bates. Annie telah menyertai golongan Sabbatarian pada tahun 1852 dan selepas itu Uriah yang berbakat turut terpengaruh dengan pengaruh kakaknya. Akhirnya pada bulan September 1852, pemuda berusia 20 tahun itu bersetuju untuk menghadiri satu pertemuan Adventist di mana beliau mendengar James dan Ellen White menjelaskan sebab di sebalik kekecewaan tahun 1844 serta penerimaan Sabat hari ke-7. Perkara itu mendorongnya untuk menjalani lebih 2 bulan pengajian intensif tentang topik tersebut. Titik krisis berlaku pada bulan Desember 1852 dengan kematian bapanya. Dihadapkan dengan realiti, Uriah menyerahkan dirinya kepada Tuhan sepenuhnya yang kemudiannya menggunakan dia dengan kuasa yang besar. Tuhan, betapa kami sering bergelut untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadamu. Tolonglah aku pada hari ini untuk menyerahkan diriku sepenuhnya kepada tujuanmu. Gunakanlah aku, ya Tuhan, untuk menjadi berkat pada hari ini juga. Demikianlah bacaan renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.